Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini akan menerangkan tentang BMC kami, iaitu Business Model Canvas kami. Kami terdiri daripada yang pertama Abdul Qayyum bin Zulkifli, Muhammad Hafiz bin Ismail, yang ketiga Ilhan Shah bin Idris, dan yang keempat Ahmad Uzai bin Ahmad Rudi. Seterusnya, nama syarikat kami beri namanya adalah Aesthetic.co. Nama itu agak hebat dan nampak bergaya. Seterusnya saya akan memperkenalkan carta organisasi bagi syarikat kami. Yang pertama, diterajui oleh CEO iaitu Muhammad Hafiz. Yang kedua, CMO iaitu Abdul Qayyum. Seterusnya, CFO Ilhan Shah, dan yang terakhir CTO Ahmad Uzai. Seterusnya, ini adalah gambaran produk kami. Yang pertama, batang besi dibuat daripada karbon. Yang kedua, ultrasonic sebagai sensor yang bagi mengenal pasti apa yang ada di hadapan ataupun apa yang akan ada penghalang-penghalang yang menghalang penjalan kaki tersebut. Yang ketiga, iaitu aplikasi yang berhubung dengan tongkat itu melalui connection Bluetooth. Jadi saya akan teruskan bagi kegunaan dan fungsi yang secara ringkas. Yang pertama, kegunaannya untuk orang buta sahaja ataupun orang buta dan pekak ataupun orang buta, pekak dan juga bisu. Yang kedua, jalan tanpa bantuan orang. Pengguna akan berjalan dengan tongkat itu tanpa ada bantuan daripada orang lain. Yang kedua, dapat menghindari daripada kemalangan yang bakal berlaku, seperti dapat menghindari daripada apa-apa obstacle ataupun objek yang berada di hadapan. Kemudian, dapat mengecam persekitaran melalui aplikasi yang dihubungkan melalui Bluetooth. Kemudian, keselamatan pengguna lebih terjamin. Kemudian, lokasi pengguna mudah diketahui oleh pengguna dan juga oleh family. Jadi kita pergi ke slide seterusnya, iaitu key activity. Yang pertama, kajian dan penyelidikan. Yang pertama, kami akan mengenal pasti masalah produk sedia ada dan menambah baik kekurangan produk. Yang kedua, menentukan reka bentuk yang sesuai dan berfungsi sesuai dengan perancangan yang kami rancangkan. Kemudian, menentukan kos dan untung yang bakal kami perolehi supaya benda itu nampak realistik. Yang kedua, dari segi penghilangan, iaitu barang dihantar kepada kilang yang telah dilantik oleh kami ataupun dipilih oleh kami. Kemudian barang dibuat sesuai piawaian dan perancangan yang telah kami rancangkan. Yang ketiga, pemasaran dan promosi, melantik pasukan pemasaran. Kemudian pengenalan produk kepada umum. Kemudian kami akan membuat pengumuman harga, kebolehfungsian dan kelebihan produk kami. Kemudian kami akan membuat promosi kepada pelanggan melalui platform secara atas talian seperti TikTok, Instagram dan YouTube. Kemudian memasuki pasaran seperti kedai-kedai yang terpilih, seperti pasaran di kedai-kedai farmasi yang ada di Ion dan supermarket yang besar yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu jualan dan perkhidmatan, yang mana kami akan penjualan produk kepada pengguna melalui pelbagai cara seperti walk-in, face-to-face atau penghantaran secara pengeposan barang. Kemudian kami akan mendapatkan respon dan komen balas daripada pembeli supaya kami boleh buat satu tindakan untuk menaik taraf apa yang kekurangan yang pada produk kami. Seterusnya kita pergi kepada key partner. Yang pertama, supplier bahan pembuatan. Kami akan mendapatkan bahan besi karbon daripada TSA Industri Sdn Bhd dan mendapatkan ultrasonic sensor dari Turk Banner Malaysia Sdn Bhd. Yang kedua, packaging supplier. Tongkat akan dibalut dengan bubble wrap dan dibungkus di dalam kotak supaya dapat melindungi produk daripada sebarang kerosakan semasa penghantaran. Yang ketiga, marketplace. Kami akan mewujudkan online marketplace tersendiri untuk memudahkan jual beli atau atas talian. Selain itu, sebagai rujukan pelanggan tentang produk ini, bagaimana produk ini terhasil dan sebagainya. Yang keempat, ejen. Kami akan mencari ejen untuk meluaskan perniagaan kami dan mempercepatkan sales kami untuk meningkatkan sales kami. Seterusnya, yang kelima, iaitu business and influencer. Kami akan berkolaborasi dengan influencer media sosial
seperti TikTokers, Instagramers dan lain-lain. Seterusnya kami mewujudkan laman sosial media sendiri untuk mempamerkan produk-produk kami. Contoh yang kami berikan adalah long bouquet daripada TikTokers. Terusnya kita pergi kepada key resources. Yang pertama, rangka badan diperbuat daripada karbon yang tahan lasak dan berkualiti tinggi sehingga jangka hayat penggunaannya lama dan juga sesuai diguna pakai bagi orang yang lemah dan dari segi kekuatan fizikal kerana karbon lebih ringan daripada bahan-bahan kukuh yang lain seperti logam. Yang kedua, pinjaman bank. Dana yang diperlukan untuk produk ini bermula dari proses pembuatan sehingga pemasaran diambil daripada pinjaman bank. Yang ketiga, sumber daya manusia. Beberapa orang akan dilantik bagi mengawal selia bahagian jualan dan promosi sama ada secara atas talian atau tidak bagi memastikan penjualan produk dapat berjalan lancar serta mendapat respon baik daripada pembeli. Jadi kita teruskan kepada value proposition. Yang pertama, produk kami mempunyai sensor ultrasonik sebagai pengesanan persekitaran. Adakah di hadapan mereka ada sebarang obstacle, halangan ataupun benda-benda yang menghalang laluan mereka. Kemudian produk kami ini juga mempunyai aplikasi yang bersambung dengan tongkat sebagai penunjuk jalan ataupun peta yang dikonekkan dengan Waze ataupun Google Map. Seterusnya, produk kami juga mempunyai variasi warna iaitu warna 3 warna pilihan iaitu warna hitam, silver dan merah. Kemudian tongkat kami boleh dilaras menjadi saiz yang pendek dan mudah dibawa ke mana sahaja. Kemudian tongkat kami ringan dan sangat efisien untuk semua pengguna kerana diperbuat daripada karbon. Seterusnya kita pergi kepada revenue streams. Yang pertama, hasil penjualan barang atas kedai. Pendapatan dijana apabila terdapat pembelian yang dilakukan. Yang kedua, hasil penjualan atas talian. Menggunakan platform terkini untuk menjana pendapatan. Seterusnya kita pergi kepada cost structure. Yang pertama, modal bahan. Jadi saya akan terangkan, kos batang tongkat adalah RM60 sebanyak RM60. Kos bahan ultrasonik sensor sebanyak RM60. Selain itu, kami terdapat kos lain iaitu pengangkutan sebanyak RM5 dan kos bagi pekerja yang diupah untuk satu unit RM10. Jadi jumlah keseluruhan bagi membuat satu tongkat sebanyak RM135. Jadi harga ini, modal ini sangat murah dan mampu untuk kami pergi lebih jauh. Seterusnya kita pergi kepada customer relationship. Yang pertama, kami akan menyediakan promosi diskaun sebanyak 15% diskaun kepada 30 orang terawal. Jadi pembeliannya akan menjadi 170 kerana harga asal bagi sebatang smart stick adalah 170. Yang kedua, kami menyediakan warranty card bagi pembeli iaitu sebanyak 6 bulan jaminan kerosakan bahagian elektronik sahaja. Seterusnya, kami ada kad jaminan bagi pengguna ataupun pembeli smart stick kami. Seterusnya, barang-barang yang akan diperolehi secara percuma kepada pelanggan yang membeli smart stick kami. Yang pertama, kami akan memberikan beg tongkat dan kemudian aplikasi di smartphone adalah boleh di-download secara percuma. Seterusnya kita pergi kepada customer segment. Yang pertama, orang kurang upaya penglihatan yang kami target. Yang kedua, orang kurang upaya penglihatan dan pendengaran. Dan yang ketiga, orang kurang upaya penglihatan dan pendengaran dan juga percakapan. Jadi ketiga-tiga kategori ini kami tumpukan untuk kami jual produk ini kepada mereka. Seterusnya kita pergi kepada marketing channels. Yang pertama, kami menggunakan media sosial sebagai pengantara kami dengan customer. Yang pertama, kami gunakan Instagram, kemudian YouTube, kemudian Facebook dan juga kami menggunakan satu medan tambahan iaitu TikTok. Seterusnya, kami akan membuat satu pameran produk yang akan dipamerkan di pusat-pusat membeli belah supaya customer lebih nampak apa yang kami jual dan apa function produk tersebut. Itu saja daripada kami. Sebarang persoalan ataupun pertanyaan tentang produk kami, anda boleh tulis di komen ataupun boleh hubungi kami
pada nombor yang tertera. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.